Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Doria Rachel dan saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan pemakanan dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Walaupun terma yang digunakan bagi menggambarkan gangguan mental dalam episod kali ini adalah pemakanan, tetapi pada hakikatnya ia lebih daripada itu. Gangguan pemakanan merupakan pelbagai kondisi psikologi kompleks yang menyebabkan tabiat pemakanan tidak sihat. Gangguan mental ini boleh bermula dengan obsesi terhadap makanan, berat badan atau bentuk badan dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sekejap. Kenapa kau kurus sangat ni? Mana ada, pandai-pandai je. Kau duduklah dulu, aku masak jap. Okey. Rini! Lama lagi ke? Aku dah lapar ni. Ish, sabarlah. Kau makan tu je? Kenyang ke? Apa pula tak kenyang? Ini namanya diet. Kita kena tahu berapa kalori yang kita makan. Kenapa kau nak diet? Ha? Kau ni bukannya gemuk pun. Kurus adalah. Dah macam tiang lampu dekat depan tu. Mana ada. Ini namanya jaga badan. Kan bulan depan kita nak pergi kenduri kahwin Izzah. Mestilah aku nak nampak hebat. Jaga badan pun jaga badan juga. Tapi kau kenyang ke makan tu hari-hari? Kau tak faham. Tak apalah, kau makan dulu. Nanti aku datang balik. Kau nak pergi mana dengan salad tu? Mira! Mira! Tolong basahkan sekali. Kau letak tepi tu. Okey. Julap? Yeay, masih sama bentuk badan aku. Nasib baik dapat buang tadi. Lakonan semula yang anda saksikan tadi sekadar gambaran kasar definisi gangguan pemakanan. Individu yang menderita gangguan pemakanan mungkin mempunyai sama ada berat badan yang kurang, berat badan yang lebih atau juga berat badan yang normal. Tetapi yang pasti, kebanyakan daripada mereka berfikiran keliru mengenai imej badan sehingga mengganggu tabiat makan dan senaman yang sihat. Terdapat beberapa jenis kategori gangguan pemakanan dan salah satunya dikenali sebagai anorexia nervosa.
makanan ialah satu kondisi di mana seorang individu tu dia mempunyai masalah perhubungan dengan makanan ataupun berat badan ataupun imej badan atau cara pemakanan. Anorexia nervosa ialah satu kondisi di mana seorang pesakit itu dia mempunyai ketakutan yang amat teruk tentang kenaikan berat badan ataupun menjadi gemuk. Disebabkan oleh ketakutan tersebut, dia akan cuba mengawal makanan dia dengan menyekat kemasukan makanan ataupun dia cuba untuk melakukan aktiviti kompensasi, iaitu seperti memuntahkan kembali makanan ataupun melakukan bersenam dengan ekstrim ataupun makan pil kurus dan sebagainya. Pesakit anorexia nervosa ni dia mempunyai keyakinan diri yang sangat rendah dan dia percaya bahawa berat badan dia masih lagi tinggi atau gemuk walaupun terdapat bukti yang menyatakan dia tu seorang yang underweight ataupun terlalu kurus. Di antara simptom anorexia nervosa termasuk penurunan berat badan secara dramatik, pemakaian pakaian longgar dan besar untuk menyembunyikan penurunan berat badan, keasyikan dengan makanan, diet, pengiraan kalori dan seumpamanya, mengelak waktu makan atau makan di hadapan orang lain, bersenam secara keterlaluan, kitaran haid yang terganggu, sembelit atau sakit perut dan membantah bahawa pendapat kurus keterlaluan merupakan satu masalah. Anorexia nervosa ini tanda-tandanya mengikut kepada tahap keterukan penyakit tersebut. Tahap yang permulaan, mungkin kita tak nampak tanda tu dengan jelas. Mungkin hanya pesakit tu dia hanya diet sebab nak pergi majlis mana-mana contohnya. Tetapi sekiranya berlarutan, kita akan nampak penurunan berat badan yang sangat ketara dan juga pesakit mungkin akan cuba mengelak daripada makan bersama-sama dengan keluarga. Sekiranya dia terpaksa makan bersama keluarga, mungkin dia makan dalam kuantiti yang sangat sedikit dan dia sangat obses dengan menyemak bentuk badan dia di depan cermin. Sekiranya anorexia nervosa ini tahap yang sangat teruk, mungkin ini akan menyebabkan memberi efek kepada kitaran haid bagi pesakit yang perempuan. Selain daripada tanda-tanda tersebut, ada juga tanda-tanda seperti sakit perut ataupun sembelit yang keterlaluan dan juga apabila ada ahli keluarga ataupun sahabat yang memberikan komen tentang penurunan berat badan yang berlebihan tu, dia tidak bersetuju dan dia masih lagi percaya bahawa berat badan dia masih lagi berat. Selain anorexia nervosa, satu lagi jenis gangguan pemakanan yang memudaratkan diri adalah bulimia nervosa. Individu yang menderita bulimia nervosa mempunyai tabiat makan berlebihan yang ekstrim dan diikuti dengan pembuangan semula makanan yang telah dimakan tadi, sama ada melalui muntah yang dipaksa ataupun pengambilan julap. Bulimia nervosa jika tidak dirawat boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang kritikal. Panasnya. Dahaga pula tu. Ai? Mana mi segera banyak-banyak yang aku beli 2 hari lepas Sarah! Sarah! Manalah pergi si Sarah ni ya? Ya Allah. Tengok bilik dia ni macam tukang pecah. Hei. Apa ni? Allah, apa ni? Sarah! Apa makanan macam ni? Bersepar macam ni? Sarah! Sarah! Berapa banyak mi Sarah makan?
Baru je mak beli dah habis. Ish, mak ni nanti Sarah gantilah balik. Bukan masalah ganti, tapi Sarah makan banyak sangat. Baru 2 hari mak beli, tapi dah habis semua. Tak sihat macam ni. Mak, Sarah tahulah jaga diri Sarah ni. Nak ke mana pula tu? Sarah? 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 Gangguan pemakanan seringkali memerlukan intervensi pakar perubatan dan psikologi bagi mengelakkan risiko kesihatan yang kritikal. Satu lagi jenis gangguan pemakanan selain anoreksia dan bulimia nervosa yang perlu kita ketahui adalah pemakanan tidak terkawal atau dalam bahasa Inggeris disebut binge eating. Ia melibatkan individu yang tidak berdaya mengawal nafsu makan berlebihan berbanding kebiasaan sehingga boleh menyebabkan obesiti. Kita teruskan dengan penjelasan pakar. Bulimia nervosa pula ialah satu kondisi di mana pesakit itu mempunyai corak pemakanan yang berulang yang mempunyai dua episod. Satu ialah episod binge dan yang kedua ialah episod purge. Binge ini bermaksud satu proses pemakanan yang tidak dapat dikawal oleh pesakit. Jadi dia akan dalam satu masa, contohnya 2 jam, dia akan makan tanpa henti dalam kuantiti yang sangat banyak dan dia tak boleh mengawal dan dia tak boleh berhenti daripada aktiviti makan tersebut. Selepas daripada binge tersebut, dia akan mula rasa bersalah dan rasa diri dia jijik dan buruk. Jadi dia akan cuba aktiviti kompensasi iaitu purge. Purge ialah tingkah laku di mana dia akan sama ada memuntahkan kembali makanan dengan cara menjolok tekak ataupun bersenam dengan berlebihan ataupun makan pil terus, pil diuretik ataupun julak. Di antara tanda-tanda bulimia nervosa pada seseorang termasuk bukti pemakanan berlebihan, termasuk kehilangan sejumlah besar bekalan makanan dalam masa yang singkat atau menjumpai banyak pembungkus makanan kosong. Bukti pembuangan atau penyingkiran makanan yang telah dimakan, termasuk seperti terus ketandas selepas makan, bunyi atau bau muntah atau paket julak dan mengeluh dirinya gemuk. Apa yang ibu bapa ataupun ahli keluarga yang boleh lihat ialah bukti yang menunjukkan pesakit ini memakan dalam kuantiti yang banyak. Contohnya, tiba-tiba ada makanan yang disimpan hilang ataupun dah habis. Selain daripada itu, ada bukti-bukti yang pesakit memuntahkan kembali makanan tersebut. Bukti secara fizikal ialah disebabkan oleh aktiviti memuntahkan makanan tu dengan terlalu kerap. Ini menyebabkan kerosakan pada gigi dan juga kelenjar. Bagaimana pula dengan binge eating, doktor? Binge eating disorder atau dalam bahasa Melayu dia pemakanan yang tidak terkawal. Sama juga seperti bulimia nervosa, dia mempunyai episod binge iaitu memakan dan dia tak dapat kawal pemakanan dia dalam kuantiti yang besar di dalam satu jangka masa yang pendek. Lebih daripada apa yang normal dia sepatutnya makan. Tetapi berbanding dengan bulimia nervosa, pesakit binge eating disorder dia tak ada episod purge. Perbezaan antara anoreksia nervosa, bulimia nervosa dan binge eating disorder ialah dari segi dia punya berat badan. Pesakit anoreksia mempunyai berat badan yang terlalu rendah ataupun body mass index atau kita sebut BMI kurang daripada 18. Bagi pesakit bulimia nervosa, berat badan mereka selalunya normal ataupun lebih sikit daripada normal. Tetapi pesakit binge eating disorder ataupun makanan tidak terkawal ini, berat badan mereka lebih daripada normal sehingga ke tahap obese.
Gangguan pemakanan menjejaskan kehidupan sekurang-kurangnya 9% penduduk di serata dunia. Ia juga merupakan salah satu penyakit mental yang mengakibatkan kadar kematian tertinggi secara global. Individu yang menderita gangguan pemakanan boleh mengalami komplikasi kesihatan yang serius jika berlanjutan tanpa rawatan. Dari kesihatan emosi dan psikologi, memang kita kajian banyak menunjukkan yang mereka yang mengalami gangguan pemakanan ini ada kita panggil comorbidity, dari segi kemurungan, kegelisahan, keresahan. Jadi apabila mereka juga mengalami simptom-simptom ini dengan simptom gangguan pemakanan, ia dapat mempunyai impak yang negatif dari segi perhubungan mereka dengan rakan sebaya ataupun keluarga. Kita juga lihat ada yang mereka yang mempunyai mengalami masalah seperti dibuli ataupun diejek, terutamanya apabila mereka mula menceritakan tentang pandangan-pandangan mereka tentang berat badan ataupun penampilan. Jadi mungkin akan ada kemerosotan dari segi akademik. Dari segi komplikasi biologikal, sekiranya tahap tu terlalu serius, contohnya anorexia nervosa, ini mungkin boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ dalaman sehingga menyebabkan kematian. Sesiapa sahaja boleh mengalami gangguan pemakanan tanpa mengira usia, jantina, berat badan dan status kehidupan. Walau bagaimanapun, ia lebih kerap berlaku ketika usia remaja atau awal dewasa dan lebih ketara dalam kalangan kaum wanita berbanding lelaki. Menurut kajian, gangguan pemakanan boleh berpunca daripada faktor genetik, biologi, psikologi, tabiat dan faktor sosial. Perempuan adalah 10 kali ganda lebih berisiko daripada lelaki untuk dapat apa-apa jenis gangguan pemakanan lah. Selain daripada itu, faktor sejarah keluarga. Individu yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai masalah gangguan makanan atau masalah mental mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi apabila mereka melihat ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain mementingkan image dan juga penampilan ini, terutamanya kalau berlebihan. Kalau secara sederhana itu kita boleh menerima, tapi secara berlebihan mereka juga akan terpengaruhlah dengan apa yang dilihat dalam keluarga mereka. Dan secara tak langsung kadang-kala komen yang dirasa macam sebenarnya macam biasa je, macam baju ni nampak macam ketat lah kan. Tapi apabila remaja yang melalui gangguan pemakanan ini ataupun dalam faktor-faktor risiko tinggi itu mungkin boleh mencetuskan simptom-simptom tersebut. Kita kata keluarga itu adalah faktor pelindung untuk mereka yang melalui gangguan pemakanan, tetapi mungkin juga faktor pencetus. Terdapat pelbagai faktor yang boleh meningkatkan risiko gangguan pemakanan, antaranya seperti kesihatan psikologi dan emosi. Individu yang mengalami gangguan pemakanan berkemungkinan mempunyai masalah psikologi dan emosi yang menyumbang kepada gangguan tersebut. Selain itu, tekanan sosial yang menitik beratkan imej badan juga boleh menjadi faktor risiko gangguan pemakanan. Oleh kerana individu yang menderita gangguan pemakanan licik menyembunyikan keadaan mereka, kita seringkali tidak menyedarinya walaupun individu itu dekat dengan kita. Justru itu, mengenali tanda-tanda yang mengisyaratkan gangguan pemakanan sangat berguna bagi membantu individu yang memerlukannya. Diagnosis awal pakar kesihatan sangat penting bagi menanganinya menerusi rawatan yang dikenal pasti bersesuaian. Sebelum membuat apa-apa diagnosis, doktor perlu lakukan penilaian ataupun pemeriksaan. Yang pertama ialah pemeriksaan badan. Doktor mungkin akan memeriksa daripada hujung kepala hingga hujung kaki
sekiranya ada apa-apa kesan daripada gangguan pemakanan ini. Doktor mungkin akan mengambil sampel darah ataupun air kencing untuk memeriksa organ-organ dalaman pula. Seterusnya dari segi ujian psikologi, pesakit akan dipanggil untuk ditemuduga oleh pakar psikiatri ataupun ahli psikologis untuk mengenal pasti kriteria-kriteria atau simptom-simptom yang mereka hadapi. Rawatan adalah bergantung kepada apa simptom yang kita nak target. Sebagai contoh, kalau pesakit itu mempunyai pesakit anorexia nervosa yang mempunyai berat badan yang terlalu rendah. Jadi salah satu target ialah mengembalikan berat badan kepada berat badan yang normal. Psikoterapi yang membantu ialah family based therapy ataupun terapi berdasarkan keluarga, dan juga cognitive behavioral therapy, iaitu terapi tingkah laku kognitif. Di sini ahli terapis akan mengajar pesakit untuk mengubah pola pemikiran yang negatif kepada fikiran yang lebih sihat, dan ini dapat membantu mengubah tingkah laku pemakanan mereka dan juga emosi mereka. Tak ada ubat yang boleh terus menyembuhkan penyakit gangguan makanan. Kita perlukan pendekatan berkumpulan. Contohnya dietitian membantu pemulihan pemakanan, dan psikologis untuk bantu memberikan terapi. Tetapi dalam sesetengah pesakit yang mempunyai komplikasi emosi, contohnya kemurungan ataupun kegelisahan, kita kadang-kadang pakar psikiatri akan berikan ubat anti kemurungan atau antidepresan. Masyarakat banyak mengambil ringan tentang gangguan pemakanan ini. Satu faktor sosialnya sebab kita masyarakat yang suka makan kan. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita sendiri perlu mendapatkan maklumat yang tepat mengenai gangguan pemakanan. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dwi Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.